Assalamualaikum and hi everyone. I'm back. I'm Teacher Fatin. So for today, we're going to proceed with simultaneous linear equation. Okay, simultaneous linear equation ni maksudnya sama je macam kita solve linear equation. Tapi kali ni bila ada simultaneous ni maksudnya kita akan ada dua equation untuk diselesaikan secara serentak. Simultaneous ni maksudnya serentak. We're going to solve simultaneous linear equation in two variable dengan banyak-banyak method. Okay, so we go with the first activity. Activity 1, exploration activity. So this one you just watch the video, but if you want to do it by your own, boleh install GeoGebra punya apps. Okay, so explore simultaneous linear equation. Like I said just now, bila kata simultaneous ni dia akan ada dua equation. So for the first one, we have to draw x plus y is equal to 7 dengan 2x plus y is equal to 12. Okay, boleh je lukis secara manual, tapi nak senang kita guna GeoGebra. We just put equation here. Equation pertama kita x tambah y sama dengan 7. Equation kedua 2x tambah y sama dengan 12. Okay, so nanti dekat GeoGebra dia akan terus keluar macam ni. Okay, equation ni adalah linear equation which akan dapat straight line. So akan ada dua straight line. Okay, dah dapat dua. Okay, observe there's two straight line. Lepas tu kita state the point of intersection x dengan y. Intersection ni kat mana dia bertemu. So yang ni equation 2, yang ni equation 1, kat mana dia bertemu? Dekat sini. Okay, so maksudnya x dia adalah 5. Okay, y dia berapa? Y dia adalah 2. Okay, kat sini dia bertemu. Y dia adalah 2. Ini koma. Okay, 5, 2 dia punya coordinate. Okay, so next. Draw the graph 2x minus 3y is equal to negative 6 dengan 4x minus 6y is equal to 18. So kita letak saja dekat sini. Lepas tu nanti dia akan keluar. Okay, so the first equation, the pink one akan dapat straight line kat sini. And the second one kita dapat the blue one kat sini. Okay, bila tengok dia ada intersection point tak? Dia tak ada intersection point, dia tak ada garisan bertemu sebab yang ni dia parallel. Dia punya cerun dia sama, maksudnya dia parallel line, maksudnya selama-lamanya dia takkan bertemu. So takkan ada intersection point untuk these two equation. Okay, next. Draw the graph x plus y is equal to 4, 5x plus 5y is equal to 20. Okay, kita masuk sahaja. So this one, okay, x plus y sama dengan 4. Untuk equation kedua, kita akan dapat 5x tambah 5y sama dengan 20. Okay, nampak? So bila dekat sini dia adalah overlapping kat sini. Kita ada 5x, 5y 20 kat sini. Dengan equation 1 pun ada dekat yang sama. Okay? So dekat sini dia overlap. Kenapa dia overlap? Sebab apa dia overlap? Sebab dia punya equation ni sebenarnya adalah equation yang sama. Okay? So kita tengok yang ketiga ni dia overlapping. Okay. Apa observation yang kita boleh buat daripada ketiga-tiga ni? Okay. Bila simultaneous linear yang first ni, kita akan dapat satu intersection point. Maksudnya kita akan dapat satu solution. Bila kita buat serentak, linear equation ni akan ada satu solution. Okay, kita akan dapat one unique solution. Bila dia parallel, maksudnya kedua-dua equation tu tak ada solution untuk mereka. And the last one, bila overlapping, semua ni adalah dia punya solution. Okay. So yang ni ada tiga ni. Ada tiga type of solution ni. Okay. So bila kita proceed kepada aktiviti kedua, when we are talking about simultaneous linear equation, selalu kita akan cari unique solution. Dia nak tahu x tu apa, y tu apa. Contoh untuk aktiviti 1 ni kita dapat dah lah. X dia 5, y dia 2. So, this just like introduction for simultaneous linear equation using graph. Okay, next we're gonna proceed with activity 2.
So for this part, activity 2 ni, I'm going to explain to you how do you solve simultaneous linear equation into variable. Kita ada 3 method, graphical method, elimination method and substitution method. So bila kita nak solvekan ni, kita akan dapat unique solution Kita nak unique solution which is X tu dapat value apa, Y tu dapat value apa. So we're gonna start with graphical method. Graphical method maksudnya kita kena lukis graph. Bila cakap simultaneous linear equation, okay, bila kata simultaneous linear equation, kita akan diberikan 2 linear equation. So, yang ni linear equation pertama kita, yang ni linear equation yang kedua. Okay. So, kita nak cari apa jawapan untuk kedua-dua linear equation ni. Okay. So, untuk graphical method, you have to draw graph. Untuk draw graph, awak kena tahu 2 point. So, macam mana nak tahu? Okay, let's say kita buat yang nombor 1 dulu. X tambah Y sama dengan 6. Okay. So, graph dia, I have sketch. Okay, so macam ni kan. So, katakan X tu nanti kosong, Y tu dapat apa? Okay, contohnya kat sini. X kita 0. Okay, so apa value Y kita? So, masukkan kat sini. 0 tambah Y is equal to 6. So 0 tambah Y dapat Y. So Y kita sama dengan 6. Okay. So point yang pertama kita adalah 0, 6. Okay. Bila X 0, Y kita 6. So point dia dekat sini. Okay. And then cari point kedua. Kita buat Y pula 0. Tak pun kita boleh buat bila X sama dengan 1. X sama dengan 7 lah. X sama dengan 7. Y kita apa value dia? So sekarang 7 tambah Y sama dengan 6. Okay. So nak tahu Y, kita akan tolak 7 sini. Sini pun tolak 7. Okay. So Y kita dapat negatif 1. Okay. So dekat graf ni maksudnya negatif 1 bawah pada ni lah. Ni kosong, Y kita negatif 1, kena tambah lagi 1 kat sini. Okay, so dapat X 7. So bila X 7, Y kita adalah negatif 1. So point dia dekat sini. Okay. Bila X 7, Y kita negatif 1. So bila dah ada 2 point, sebab dia straight line kan, kita terus sahaja garis. Okay. So untuk equation yang pertama kita dah siap lah ni. Okay. Equation pertama kita dah graphkan dia. Okay, sekarang equation kedua. Okay, yang ni pula. Okay. So sama juga kita buat bila X kosong, boleh pilih je nak X apa. So sekarang I choose when X is 0, apa value Y kita? So 2 darab 0 plus Y is equal to 8. Okay, 2 darab kosong is kosong. So Y sama dengan 8. Okay, so point kita 0, 8. Okay, maksudnya bila X kosong, Y kita adalah 8 kat sini. Okay. And then kita boleh pilih X kita nak berapa. So katakan kita nak X kita jadi 7 juga ke 6. Tak pun X kita kita 5 lah. X kita 5, apa value Y kita? Okay, so bila X 5, 2 darab 5. Sebab ni 2X kan? 2X tambah Y sama dengan 8. So 10 tambah Y sama dengan 8. So tolak 10 sini, sini pun tolak 10. So Y kita akan dapat negatif 2. Okay. So dekat sini, bila X kita 5 tadi, Y kita negatif 2. X 5 negatif 2 maksudnya kat bawah ni lagi lah. Okay. So dah ada 2 point. Yang ni point 5 negatif 2. Yang atas tadi point 0, 8. Okay. So kita boleh draw a line. Okay, siap. So bila dah draw line, kita boleh terus dapat jawapan. Kat mana jawapan unit solution tu? Dekat intersection point. Kat mana dia bertemu? Dekat sini.
So apa koordinat dia yang tu? Koordinat dia X dia 2 kan, ni paksi X, X dia 2, Y dia 4. Okay, terus dapat jawapan. Okay, so X is equal to 2 and Y sama dengan 4. Okay, ini jawapan last dia. Okay, so untuk graphical method, you have to draw graph. Okay, so contoh lain, okay, yang ni dia bagi Y sama dengan 2X dengan Y sama dengan X plus 1. So yang ni dia dah tolong draw. So kita dah tahu dah jawapan dia dekat mana. Jawapan dia dekat intersection point ni. So kita akan dapat X sama dengan 1, Y kita akan dapat 2. Okay. X sama dengan 1, Y sama dengan 2. Okay, next. Yang ni 2X tambah Y sama dengan 4. Dengan 4X tolak 3Y sama dengan 3. Cara dia nak lukis graf sama je macam tadi. Kita pilih satu point X, cari value Y. Dapat 2 dot. Contoh yang ni dapat sini dengan yang ni kan. Lepas tu kita garis. Okay, dah dapat satu. Maksudnya kita dah buat untuk line merah. Okay, kita buat line hijau pula. Contohnya kita ambil X dia 0. So X 0, Y dia akan dapat 4 kan. Dapat satu point sini. And then kita buat pula. Kalau X dia 3, kita akan dapat Y dia negatif 2 point sini. And then kita draw line. Bila dah draw line, dia akan dapat satu intersection point. Dia dapatlah unique solution dia. So dekat sini, ini antara 1 dengan 2. So maksudnya dapat 1.5 dan Y dia dapat 1. Okay. So itu sahaja untuk graphical method. Okay. Next, kita akan masuk elimination method pula. So untuk elimination method maksudnya kita nak eliminate, kita nak buang salah satu variable terlebih dahulu. So cara pertama, dia ada 5 step, 5 step Elimination method ni ada 5 step. So first step dia kena tengok satu variable dan pastikan koefisien dia sama. Maksudnya contoh yang atas ni, equation pertama kita, X dia adalah 2X. Okay. Lepas tu equation kedua kita, X kita adalah 2X juga. Okay. Kalau dah sama, tak ada masalah. Okay. Boleh teruskan untuk pergi step kedua. Kalau sekarang, contoh soalan lain, dia bagi negatif Y dengan negatif 3Y. Okay. Ni koefisien dia tak sama, yang depan ni tak sama. So bila tak sama, kena samakan dulu. Kita tengok soalan yang pertama. Okay, soalan pertama 6x plus 3y is equal 21. And yang kedua 2x plus 3y. So ni equation pertama, equation kedua. Simultaneous dia akan bagi dua linear equation. Okay, so apa yang kita perlu buat? First kita tengok yang mana koefisien dia sama. Ada nampak tak siapa koefisien yang sama? Okay. So 6 dengan 2 tak sama. So cari antara variable X dengan Y ni siapa yang sama. Okay, so 3 dengan 3 ni. Okay, sekarang kita dah tahu dia sama, kita nak eliminate dia. Eliminate dia maksudnya kita nak buang Y ni. Kita nak tinggalkan X sahaja. Okay, macam mana nak buang? So sekarang dua-dua positif kan. So 3Y ni tolak dengan 3Y ni akan dapat 0. Sebab dua-dua ni positif. Okay. Maksudnya positif 3Y tolak dengan positif 3Y, kita akan dapat 0. So kita dah eliminate Y. So maksudnya equation pertama, kita akan tolak equation kedua. Ni akan tolak yang bawah. Okay. X akan tolak X, Y akan tolak Y. Whole number will subtract with whole number. Okay, so kita tolak So 6X tolak dengan 2X dapat 4X. Okay. 3Y tolak dengan ni dah dapat 0 tadi kan. So dia dah eliminate. So tak ada apa-apa dah. Okay, sama dengan 21 tolak 17. 21 tolak 17 akan dapat 4. Okay. So dah siap ini. Maksudnya step kedua kita dah settle. Kita masuk step ketiga, solve. So ni macam biasa. 4X sama dengan 4. Kita nak tahu value X. Nak tahu value X saja, kita akan divide 4. Sini pun divide 4. So dapatlah X sama dengan
4 bahagi 4, 1. Okay, dah selesai untuk yang ni. Kita dah solve. Okay, bila dah dapat X, kena cari value untuk Y pula. So, substitute to find value of another variable. Okay, dah dapat X sama dengan 1. Okay, X sama dengan 1 ni boleh masuk dekat equation 1 atau equation 2. Okay, let's say I'm going to substitute value ni into equation yang pertama. Okay. So, 6X kan? 6X tambah 3Y sama dengan 21. Okay. X dia kita dah tahu. X dia 1. So, kita substitute dalam ni. 6 darab 1 tambah 3Y sama dengan 21. Okay. 6 darab 1 dapat 6 tambah 3Y sama dengan 21. Okay. So, eliminate ni kita nak cari Y dulu. So, kita get rid 6. So, tolak 6 sini. Sini pun tolak 6. So, 3Y sama dengan 21 tolak 6, 15. Okay. And then, nak cari value of Y, kita divide 3. Bahagi 3, sini pun bahagi 3. So, Y is equal to 5. Okay. So, dah, Y is equal to 5. So, dah siap lah. X kita sama dengan 1 and Y sama dengan 5. Okay. So, kalau dalam bentuk graf, dia akan intersect dekat point ni lah. 1, 5. Kita proceed with another example. 2X tambah Y sama dengan 7. 3X tolak Y sama dengan 8. Okay. So, first step, tengok coefficient siapa yang sama sekarang. So, 2 dengan 3 tak sama kan? So, ni 1 dengan 1 dah sama, betul? So, kat sini sebenarnya dia ada 1Y, sini pun 1Y. Okay. Coefficient dia dah sama. So, sekarang kita nak buat tambah atau tolak. Kita nak tengok step kedua. Tambah atau tolak untuk buang Y ni. Okay. So, Y tambah atau tolak. So, kalau positif Y tambah dengan negatif Y, kita dapat 0. Okay. Kalau positif Y, kita tolak dengan negatif Y, dia jadi Y tambah Y jadi 2Y. Kita nak dia jadi 0. So, maksudnya kita akan ambil tambah sini. Okay. So, maksudnya equation pertama akan tambah equation kedua. This one you have to know yang mana kita nak buat tambah atau tolak. Macam yang first example tadi dia tolak. Second example ni kita akan tambah. Equation pertama tambah equation kedua. Okay. So, jom tambah. X akan tambah dengan X dapat 5. Okay. Y, dia dah tambah dengan negatif Y. So, dapat 0. Okay. Y tambah dengan negatif Y dapat 0. So, kita dah eliminate dia. Okay. So, tak ada apa-apa dah. So, 7 tambah 8 dapat 15. Okay. So, proceed macam biasa cari value of X. So, X kita akan dapat 15 bahagi 5. Dapat 3. Okay. Dah siap ya? X sama dengan 3. Dah dapat X, kena cari value Y. Okay, sama juga kalau dah dapat Y, kena cari value X. Okay. So, kita akan masukkan substitute, masukkan ni into equation yang tak kisah. 1 boleh, 2 pun boleh. Nak buat mana? 2. Okay, kita buat 2. Okay, so, equation kedua kita adalah 3X tolak Y sama dengan 8. So, X dia kita dah tahu 3. Maksudnya 3 darab 3 tolak Y sama dengan 8. So 9 tolak Y sama dengan 8. Okay, so eliminate 9. Tolak 9 tolak 9. So dapat negatif Y sama dengan negatif 1. Okay, so Y kita akan dapat 1. Okay. So X sama dengan 3 and Y is equal to 1. Okay, siap. So, kita dah substitute to find value of another variable. Okay, step kelima. Tadi soalan pertama kita tertinggal. Tak boleh kita buat dekat soalan kedua. Step kelima ni kita nak check betul ke tak jawapan kita. So, bila nak check, dah dapat 3 dengan 1 kan? Dah dapat 3 dengan 1. Kita substitute 3 dengan 1 ni dalam equation, kedua-dua equation. Okay, so, 2 darab 3 tambah 1. So, dapat 6 tambah 1 dapat 7. Okay, betul.
Kita substitute, check dalam ni pula. 3 darab dengan 3 tolak 1. So 9 tolak 1 dapat 8. Okay. So betul. So bila kita check betul, maksudnya jawapan last kita tadi ni betul. Okay. Okay, next kita proceed with question number 3. Question number 3. X tambah 2Y sama dengan 9. 3X tolak 2Y sama dengan 15. So yang ni pun sama juga. Kita tengok mana koefisien yang sama. Ni 1, 3 tak sama. So ni 2 dengan 2 dah sama. Okay, so bila sama, kita fikir nak tambah ke nak tolak equation 1 dengan 2 ni? Nak tambah ke nak tolak kan? So 2Y, kalau dia tolak dengan negatif 2Y, okay, dia akan jadi 4Y. 2Y tolak dengan negatif 2Y. Kan? Positif 2Y tolak dengan negatif 2Y, dia akan jadi positif 2Y tambah 2Y, jadi 4Y. So dia tak eliminate. Eliminate ni kita nak bagi dia jadi 0. So untuk jadi 0, maksudnya kita kena tambah. Tengok So bila 2Y tambah dengan negatif 2Y, maksudnya 2Y tolak 2Y dapat 0. Okay. So sekarang maksudnya equation pertama dengan equation kedua kita akan tambah supaya dia eliminate Y. 1 akan tambah dengan equation 2. Okay. And then tambah macam biasa. 1X tambah 3X dapat 4X. Ni dah tambah dapat 0. And then 9 tambah 15. 9 tambah 15 dapat 24. Okay. And then cari value X ni apa. So X akan dapat 6. Okay. Sebab kita bahagi 4 kat sini. Sini pun bahagi 4. Bila dah dapat X sama dengan 6, cari value Y. Okay. So boleh je masukkan ni ke dalam equation 1 atau 2. Boleh pilih. Pilih salah satu. Katakan into 1. So 6 tambah 2Y sama dengan 9. Okay. Sebab kita dah tukar. X ni dah jadi 6. Okay. So cari value 2Y sama dengan 3. So Y kita dapat 3/2. Okay. So final answer X sama dengan 6 and Y sama dengan 3/2. Okay. Nak tahu betul ke tak jawapan last ni, kita masukkan dekat 1 dengan 2. So boleh je congak 6 tambah 2, 9. Okay, ni dapat. Okay. 3 darab dengan 6, 18. 18 tolak 3, 15. Okay. So betul jawapan last ni. Yang check tu boleh congak saja, tapi kalau nak tulis pun boleh juga. Okay, number 4. Number 4, 7x minus 2y is equal to negative 1. This is our first equation. This is our second equation. Okay. Okay, surprisingly dia tak sama Yang ni 7, yang ni 21. Ni 2, ni 1. Okay, tadi soalan 1, 2, 3 semua dia sama siap-siap. So kalau tak sama, apa yang kita nak buat? Kita kena bagi dia sama. Okay. So sekarang sama ada kita bagi sama untuk X atau sama untuk Y. You can choose lah nak buat yang mana satu. Okay, so sekarang let's say I want to eliminate X lah. Okay, katakan nak buang X. Okay, so tengok ni 7, ni 21 kan. So macam mana nak bagi 7 ni jadi 21? Kita akan darab 3. Maksudnya equation pertama, semua equation pertama ni akan darab dengan 3. Supaya dapat baru. So 7 darab 3, 21x tolak 6y sama dengan negatif 3. Okay. Maksudnya equation 1 ni darab 3, ni darab 3, negatif 1 pun darab 3. Dapat macam ni. So kita boleh namakan dia equation baru. Anak kepada 1 ni, nama dia 3. So anak dia ni bolehlah kawan dengan nombor 2. Okay. So macam mana dia nak kawan dengan nombor 2? Ni dah sama kan? Okay. So positif 21x dengan positif 21x. So untuk bagi dia jadi kosong. So positif 21x dengan positif 21x. Nak bagi dia jadi 0, kita tolak. Okay. So kalau dia dua-dua positif,
kita akan tolak sebenarnya. Kalau satu positif, satu negatif, kita akan tambah. Nak bagi dia jadi 0. So sekarang equation kedua kita akan tolak dengan equation ketiga. Equation 1 ni tak apa dah lah. Equation 1 ni kita dah tak pandang dia, kita pandang anak dia je. Okay. So 2 tolak 3. 21x tolak 21x 0. Y tolak negatif 6y dapat 7y. Okay. Y ditolak dengan negatif 6y. Y ditolak dengan negatif 6y. So dia jadi y tambah 6y 7y. And then 25 tolak negatif 3. 25 tolak negatif 3. Okay, so dapat 28. Okay. 7y sama dengan 28. So y kita akan dapat 4. Kenapa 4? Sebab kita bahagi 7 sini. Sini pun bahagi 7. Okay, dah siap belum? Belum lagi. Dah dapat y, kita kena cari variable lagi satu pula. Cari variable untuk x. X punya value ni apa pula? Okay, so dah dapat ni. Okay, so sekarang boleh masuk. Pilih je nak masuk kat sini boleh, ni boleh. So contoh kita masuk dekat equation kedua lah. Substitutekan ni into equation kedua. Okay, so equation kedua kita 21x tambah y sama dengan 25. Okay, so y kita 4, tukar. 21x tambah 4 sama dengan 25. Okay. So 21x is equal to 21. Okay, sebab left hand side kita tolak 4, right hand side pun tolak 4. Okay, so x kita dapat 1. Okay, bahagi 21, bahagi 21. So dapat jawapan x sama dengan 1 and y sama dengan 4. Okay. Nak tahu betul atau tidak, substitute kat sini, check 7 darab 1 dapat 7, negatif 2 darab 4, negatif 8. 7 tolak 8 dapat negatif 1. Okay, betul. 21x darab 1, 21 tambah 4, 25. Okay, so betul lah. Ni jawapan last kita. Okay, kita ada lagi 2 example untuk elimination method. So next one. Okay, yang ni langsung tak sama. Yang ni tak sama dengan ni pun tak sama. Okay. Apa yang kita nak buat? Kita kena bagi sama dulu. So nak bagi sama, pilih dulu awak nak samakan untuk variable x atau variable y. Okay. So let me choose. I choose to make x ni sama. Okay. So nak bagi sama 2 dengan 3. Apa multiple yang sama? Sifir apa? Dia jadi 6 kan? Dua-dua ada 6. Okay. So maksudnya equation pertama awak akan darab dengan 3. Supaya ni jadi 6x. Okay. Equation kedua pula awak akan darab dengan 2. Supaya ni jadi 6x. Okay, so darab semua ni kena darab 3. So equation baru kita adalah 6x tambah 3 darab 5, 15y. 14 darab 3, 2, 42. Betul? Okay. Lepas tu yang bawah tu kita akan darab dengan 2. 6x tambah 8y sama dengan 14. Okay. So ni anak dia lah. Yang satu ni kita namakan 3 pula. Yang ni anak dia nama 4. Okay. Bila dah sama baru kita kawankan dia. Okay. So sekarang kita boleh eliminate lah. Yang mana kita nak eliminate, yang mana yang sama. So 6 ni dah sama kan. So dua-dua positif. Kalau dua-dua positif kita 6x tolak 6x supaya dia jadi 0. So equation ketiga akan tolak equation keempat. Okay, semua atas ni akan tolak yang bawah. So 6x tolak 6x dapat 0. 15 tolak 8 dapat 7y. 42 tolak dengan 14 dapat 28. Okay. So y kita akan dapat 4. Sebab bahagi 7 sini, sini pun bahagi 7. Dah dapat y, kena cari untuk x. Okay. So kita akan cari untuk x. Boleh je masuk kat mana-mana 1, 2, 3, 4 ni boleh je. So
So substitute x, y sama dengan 4 into 1. Okay. So 1 kita adalah 2x tambah 5y sama dengan 14. Y kita 4. So 2x tambah 5 darab 4, 20 sama dengan 14. 2x sama dengan tolak 20 kat sini. Jadi negatif 6. Okay. So 2x sama dengan negatif 6. So x kita negatif 6 bahagi 2, negatif 3. So dapat x sama dengan negatif 3 and y sama dengan 4. Ni jawapan last kita. Okay. So nak tahu betul ke tak, substitute dalam ni. 2 darab negatif 3, negatif 6. 5 darab 4, 20. Okay, betul. Boleh congak kalau nak tulis lagi bagus. Okay, 3x, 3 darab negatif 3, negatif 9. 4 darab 4, 16. 16 tolak 9, dapat 7. Okay, settle. Last one. Okay, 2a tolak 5b sama dengan 11. 3a tambah 2b sama dengan 7. Okay, so ni pun tak sama juga. Ni 2, 3, ni 5, 2. Okay. Boleh buat macam atas, kita bagi dia jadi 6, 6. Tak pun this time, katakan nak samakan dekat B. So nak samakan ni, apa dia punya CP yang boleh jadi sama? 10 kan? So equation 1 dan equation 2. Okay, so I choose to make B yang same coefficient. Okay, kalau nak choose A pun boleh juga. Kalau choose A, buat je macam yang atas tadi. Okay, saja nak buat Klein line, kita choose B pula. Okay, so equation pertama, nak bagi dia jadi 10 kan. Sebab kat ni CP5 dengan 2 ni, dua-dua ada 10. So equation pertama akan darab 2. Equation kedua akan darab 5. Okay. So 2 darab ni, 4A tolak 10B sama dengan 22. Yang bawah ni, semua ni akan darab dengan 5. So dapat 15A tambah 10B sama dengan 35. Okay. So boleh namakan dia baru. Kita akan kawankan 3 dengan 4 ni. Okay. So macam mana? Kita tengok ni dah sama kan? Koefisien dia dah sama. Tapi ni tolak, ni tambah. So bila dia lain, kita akan tambah equation 3 dengan 4. Equation ketiga akan tambah dengan equation keempat. Okay. Sebabnya bila negatif 10 tambah dengan 10, negatif 10B tambah dengan 10B baru dapat kosong. Okay. Aim kita nak bagi dia dapat kosong. Baru dia nama eliminate. Okay. So 4A tambah 15A dapat 19A. Negatif 10 tambah dengan 10, 0 lah. So 22 tambah 35 dapat 57. Okay. So A kita sama dengan 57 bahagi 19. Dapatlah A sama dengan 3. Sini bahagi 19, sini pun bahagi 19. Okey, dah dapat A sama dengan 3. Kita cari value untuk B. So masukkan je, boleh masuk kat sini boleh, ni boleh, ni boleh, ni boleh. So let's say kita nak substitute A sama dengan 3 into equation 1 je lah. Okay. So 2A sama dengan 2A tolak 5B sama dengan 11. 2 darab 3 minus 5B is equal to 11. 6 minus 5B is equal to 11. Okay. So negatif 5B sama dengan 5. B kita dapat negatif 1. Okay. So A sama dengan 3 and B sama dengan negatif 1. Okay. And then check, kita masukkan dalam mana-mana equation. Yang selalunya masuk yang dekat equation awal dia bagilah, masukkan kepada dua-dua. Okay, boleh congak je. 2 darab 3, 6. 6 tambah dengan 5. Okay, dapat 11. 3 darab 3, 9. Tolak 2, dapat 7. Okay. Bila dia betul, betul lah maksudnya. Okay, settle untuk elimination method. Okay, next one for substitution method, kita buat 2 contoh je. Sebab dia senang faham, tapi bila nak buat soalan, better buat elimination. Okay, for substitution method, first kena bagi jadi salah satu variable sebagai subjek. Lepas tu kita substitute, kita solve, lepas tu buat macam biasa. Okay, contoh yang pertama, x tolak 3y. Okay.
Untuk substitution method dicadangkan, disarankan hanya guna kalau dia punya ni memang koefisien dia 1. Okay, sebab lagi senang. So sekarang ni equation pertama, equation kedua. Okay, dalam banyak-banyak ni, dalam semua ni kan, tengok yang mana koefisien dia 1. Koefisien dia maksudnya depan dia tu 1. Pengangka dia 1, okay. So dekat sini X ni kan. Okay, so kita ambil 1. Okay, so awak tulis X sama tolak 3Y sama dengan 7. Okay. So express one of the variable as subject. Maksudnya sekarang kita nak jadi X ni sama dengan apa? Okay. So maksudnya kita nak tinggalkan X je dekat sini. So untuk tinggalkan X, ni nak buang ni, tambah 3Y. Ini pun akan tambah 3Y. Okay. So tinggallah saja X dekat sini. Okay. So X sama dengan, okay, 7 dengan 3Y boleh tambah tak? Tak boleh sebab dia lain unlike term. So dia jadi macam ni, 7 tambah 3Y. Macam ni je lah. Okay, so bila dah dapat X sebagai subjek, okay, baru kita substitutekan dia. So kita akan masukkan semua ni ke dalam equation kedua. Okay. So 5X tambah 2Y sama dengan 1. Ni equation kedua kan. Okay, so X ni kita akan tukar dengan 7 tambah 3Y. Okay. So 5 masuk 7 tambah 3Y tambah 2Y sama dengan 1. Okay, next yang ni kena expand. Okay. So 5 darab 7, 35 tambah 15Y. Tambah 2Y sama dengan 1. Okay, yang mana like term kita boleh selesaikan. So 15 tambah dengan 2Y, 17Y. Okay, lepas tu kita nak cari Y sahaja. 17Y sama dengan negatif 34. Okay. So sini tolak 35. Sini pun akan tolak 35. Okay. So Y akan sama dengan negatif 2. Bahagi 17, sini pun bahagi 17. Okay. Dah dapat Y, kena tahu X tadi. X tadi kan tak siap lagi ni. Okay. So ambil X sama dengan 7 tambah 3Y. So Y tukar dengan negatif 2. Substitute 7 tambah 3 darab negatif 2. And 7 plus dengan negatif 6 kita akan dapat 1. Okay, so jawapan kita X sama dengan 1 and Y sama dengan negatif 2. Okay, dan nak tahu betul ke tak, kita akan check your answer, masukkan dalam ni. So kita check 1 tolak 3Y. Y kita negatif 2. So 3 darab negatif 2. Okay. So 1 negatif tambah 6. Dapatlah 7. Okay. So betul untuk yang first. Yang second 5X tambah 2Y sama dengan 1. X kita 1. 5 darab 1 tambah 2 negatif 2. 5 tolak 4. Okay. Dapat 1. So bila check betul, maksudnya jawapan last kita ni betul dah. Okay. And last sekali. 4X tambah 2Y sama dengan 36. 2X tolak Y sama dengan 2. Untuk senang kita akan ambil Y ni. Okay. So kita buatlah satu cara senang, satu cara susah sikit. So ni equation kedua, ni equation pertama. So ambil equation kedua. So dia jadi 2X tolak Y sama dengan 2. Okay. So kita nak Y saja kan. So negatif Y sama dengan 2 tolak 2X. Okay, sebab kita dah tolak 2X kat sini. Left hand side. So this right hand side pun minus 2X. Okay. So sekarang dia negatif Y. Kita kena bagi dia jadi Y saja. Bahagi negatif 1, ni pun bahagi negatif 1. Okay, so akan dapat Y sama dengan 2 bahagi, ni sebenarnya dia 2 over negatif 1 tolak dengan 2X bagi negatif 1. So dia jadi negatif 2, yang ni negatif tambah 2X.
Okay. So ni value y kita. Okay, dah dapat value y. Kita akan masukkan, ni dekat, ni 2 kan? Kita akan masukkan dekat 1. So 4x plus 2y sama dengan 36. So 4x plus 2 negative 2 plus 2x sama dengan 36. Okay. So untuk substitution ni bila dah masukkan you have to expand this one. Expand. So 4x tolak 4 tambah 4x sama dengan 36. Okay. And then 4x dengan 4x dapat 8x. Yang ni dapat 40. So x kita dapat 5. Okay. So yang ni akan tambah dengan yang ni. Yang ni tambah 4 sini tambah 4 sini. Okay. Dapat x sama dengan 5. Lepas tu cari value y kita. Masukkan kat sini. Y akan sama dengan negatif 2 tambah 2 darab 5. So negatif 2 tambah 10 dapat y sama dengan 8. So x sama dengan 5 and y is equal to 8. Okay, nak tahu betul ke tak? Substitute ke dalam equation ini. 5 dengan 8. 4 darab 5, 20. 20 tambah 16, 36. 2 darab 5, 10. 10 tolak 8, 2. Okay. Cara yang kedua, contoh kan, kita macam tak nampak yang ni koefisien dia 1. So kita nak sibuk-sibuk nak bagi y ni jadi 1. Boleh juga. Okay. So katakan yang first ni, kita saja nak susahkan diri. So kita ambil 4x tambah 2y sama dengan 36. Kita nak jadikan y sebagai subjek. Okay, so buang dulu tolak 4x ni, tolak 4x. So jadi 2y sama dengan 36 tolak 4x. Okay, sekarang nak ni kita hanya nak y kan. So bahagi 2, sini pun bahagi 2. So barulah dapat y sama dengan 36 bahagi 2 tolak 4x bahagi 2. Okay, so 36 bagi 2 dapat 18. Yang ni dapat 2x. Okay, so ni value y kita. Okay, panjang sikit lah jalan kerja dia sebab y kita tadi dia adalah 2y. Okay. Kalau yang sebelah sini dia memang dah 1y dia. Okay. So next bila dah dapat macam ni. Okay, terus masukkan ke dalam, ni kita 1 masukkan ke dalam 2. So 2x tolak y sama dengan 2. So 2x tolak 18 tolak 2x sama dengan 2. Okay, so ni buka bracket 2x tolak 18 ni didarab. Tambah 2x sama dengan 2. So 4x tolak 18 sama dengan 2. 4x sama dengan 20. So x kita dah dapat 5. Okay. Dah dapat x sama dengan 5. Masukkan dalam ni. So y sama dengan 18 tolak 10. Dapat y 8. Okay. Sama je jawapan last kali akan dapat sama. Gunalah mana-mana method pun antara 3 ni. Kita akan dapat jawapan yang sama. Okay. Next example. So given that kita dah ada 2 linear equation dekat sini. So kita kena solve this simultaneous linear equation. Okay, bila kata substitution, kita kena jadikan satu variable sebagai subjek. Maksud subjek dia duduk dekat depan. Dia 1x sama dengan apa. Okay, so dekat sini kita tengok antara semua ni yang ada dia punya koefisien dia 1 sahaja. So kita dah nampak x ni kan. Okay, so kita ambil equation 1. Kita ambil dia. So kita kata x tambah 2y sama dengan x tambah 2y is equal to 9. Okay, so kita nak jadikan yang satu koefisien 1 ni sebagai subjek. So kita kena eliminate, kena buang, kena get rid 2y. Okay, so nak get rid 2y minus 2y. This side pun kita akan minus 2y. Okay, so akan tinggal x sama dengan 9 tolak 2y. Okay, so kita dah jadikan x ni sebagai subjek. Okay, next bila dia dah jadi macam ni, sekarang ni kita akan substitute x sama dengan 9 tolak 2y ni kepada equation kedua. Okay, kita akan substitute x ni, substitute benda ni into equation 2. Okay, so x kita sekarang adalah 9 tolak 2y. Equation nombor 2 adalah 2x tambah 3y sama dengan 16. Okay, apa yang substitute-nya? Kita nak substitute x dekat sini. X ni
kita akan masukkan dia sebagai 9 tolak 2y. Okay, so dia akan jadi, alamak. So, dia akan jadi 2, 9 tolak 2y. Okay, nampak? Kita dah tukar x tu jadi 9 tolak 2y based on this one. Okay, tambah 3y sama dengan 16. Okay. Sama dengan 16. Okay, so selesaikan macam biasa. So, kalau ada bracket ni kena expand. So, dapat 18 minus 4y plus 3y is equal to 16. Okay, so selesaikan. Macam kita selesaikan linear equation. So, ni negative 4y dengan plus 3y dapat negative y. Okay, 18 tolak y sama dengan 16. So, negative y sama dengan negative 2. Okay, so kita nak get rid 18, tolak 18 kat sini. Sini pun akan tolak 18. Okay, and then negative y sama dengan negative 2. Kita sekarang nak y, so bahagi negative 1. Sini pun akan bahagi negative 1. So, barulah kita dapat y sama dengan 2. Okay, dah dapat y sama dengan 2, kita kena cari value untuk x pula. So, x tadi 9 tolak 2y. Okay, 9 tolak 2y. So, y dia kita dah tahu dah value dia ni. So, substitute dalam equation x ni. X sama dengan 9 tolak 2 darab dengan 2 ni. Sebab y kita adalah 2 ni. Okay, so dapat 9 tolak 4, dapat 5. Dah siap. Okay. So for today, we have learned how to solve simultaneous linear equations into variable using various method lah. Kita dah belajar elimination, substitution dengan graphical method. So make sure awak faham macam mana nak guna substitution dengan elimination tu, and you can proceed dengan exercise 4 hari ini. So exercise 4 ada a few question sahaja. Ada soalan 1, 2, 3 ni. So, atas bawah ni sebenarnya soalan yang sama Sebab dia bila simultaneous linear equation, dia akan bagi 2 equations. So, for tomorrow, kelas pukul 8 pagi, make sure awak bangun awal. Kita akan buat kelas ikut cikgu masing-masing through Microsoft Teams lah. And don't forget, we will have topical test weekly lah. Esok punya topical test pun still ada. That's all for today. Thank you. Assalamualaikum.